Hai, salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Connie Laurenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif SDPM Anda. Pada hari ini, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk tajuk semester 2, Sastra dan Pembangunan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Pembangunan Masyarakat di bawah topik 2.2 Sosial dan di bawah subtopik 2.2.1 Budaya. Pembelajaran kita pada hari ini akan memfokuskan kepada analisis aspek budaya atau adat istiadat yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Terdapat 5 bahagian yang akan kita pelajari dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu yang pertama, konsep budaya, kedua, kepentingan budaya, ketiga, analisis budaya, keempat, contoh soalan, dan yang kelima, contoh jawapan. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan budaya. Dari segi konsepnya, budaya merujuk kepada cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, agama, kepercayaan, adat resam, sikap, nilai, dan sebagainya yang diwarisi oleh sesuatu masyarakat. Sekarang kita lihat pula apakah kepentingan budaya. Antara kepentingan budaya dalam aspek pembangunan masyarakat ialah yang pertama untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat, kedua untuk melahirkan masyarakat yang berpendidikan ataupun berilmu, ketiga untuk melahirkan masyarakat yang hormat menghormati, keempat melahirkan masyarakat yang bantu membantu, kelima melahirkan masyarakat yang berkasih sayang, keenam mengesahkan kedudukan raja dan pembesar dalam kalangan masyarakat. Ketujuh, mewujudkan keharmonian hidup bermasyarakat. Kelapan, mewujudkan masyarakat yang berdaulat. Kesembilan, mewujudkan masyarakat yang lebih tersusun dan terkawal. Dan yang kesepuluh, mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Sekarang, mari kita sama-sama analisis aspek budaya yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Antara aspek budaya yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu ialah adat merisik atau meminang, adat berjaga-jaga, adat perkahwinan, adat menyambut kelahiran bayi, adat bersyukur, adat berkatan, adat menyambut surat, dan adat menganugerahkan gelaran. Selain itu, terdapat juga adat atau budaya pelantikan dan pertabalan raja, adat menuntut ilmu, adat membunuh pesalah, adat negeri Allah Raja Mati, amalan bergotong royong, permainan tradisional, budaya sapaan, dan memuliakan golongan agama. Untuk lebih jelas, jom kita lihat analisis budaya seperti yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Baiklah,
Setelah kita melihat kupasan budaya berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu sebentar tadi, sekarang mari kita lihat contoh soalan bagi tajuk aspek budaya. Adat istiadat yang diamalkan dalam kalangan masyarakat menggambarkan pembangunan masyarakat tersebut. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu, huraikan pernyataan tersebut dalam konteks pembangunan masyarakat 25 markah. Seperti biasa, sebelum mula menjawab soalan, kita perlu mengenal pasti apa yang perlu ada dalam jawapan. Oleh sebab soalan ini merupakan soalan tunggal, artinya kita perlu mempersembahkan jawapan secara berformat. Artinya, jawapan haruslah terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, pengenalan, bahagian kedua, isi, dan bahagian yang ketiga, penutup. Pada bahagian pengenalan, calon hanya perlu mengemukakan ayat dalam bentuk 3 ayat sahaja, iaitu ayat pertama mengemukakan definisi budaya, ayat kedua mengemukakan kepentingan budaya, dan ayat yang ketiga mengemukakan senarai isi. Manakala pada perenggan fakta, pada 5 perenggan fakta, calon perlu mengemukakan fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. Mengapa? Kerana soalan ini menggunakan kata tugas huraikan. Apabila kata tugas soalan itu huraikan, maka setiap perenggan isi pelajar hendaklah terdiri daripada fakta, huraian pro fakta, contoh dan kesimpulan kecil yang dikaitkan dengan aspek pembangunan, yang mana dalam hal ini aspek pembangunannya ialah pembangunan masyarakat. Baik, di sini cikgu turunkan contoh 5 isi yang boleh kita jadikan sebagai jawapan. Ini hanya contoh isi yang belum diberi huraian pro fakta, contoh dan kesimpulan kecil. Jadi antara contoh isi yang cikgu rancang untuk gunakan dalam jawapan cikgu ialah adat merisik, adat berjaga-jaga, adat menuntut ilmu, memuliakan guru, dan adat menganugerahkan gelaran. Walau bagaimanapun, calon bebas untuk memilih mana-mana isi yang calon rasakan sesuai. Baiklah, di sini cikgu akan kongsikan contoh perenggan isi, cara menulis perenggan isi untuk soalan ini. Seperti yang cikgu telah katakan tadi, setiap perenggan jawapan, setiap perenggan isi hendaklah terdiri daripada 4 perkara, iaitu fakta, huraian pro fakta, contoh dan kesimpulan kecil. Kenapa? Kerana soalan ini menggunakan kata tugas huraikan. Baik, kalau kita lihat contoh jawapan di sini, cikgu gunakan 4 warna, iaitu berwarna hitam, ungu, merah, dan hijau. Yang berwarna hitam ini ialah fakta, manakala yang berwarna ungu ini merupakan huraian pro fakta, yang berwarna merah sebagai contoh peristiwa, dan yang berwarna hijau sebagai kesimpulan kecil. Baik, katakan kita mula dengan menulis isi pertama kita, iaitu adat merisik atau meminang. Kita akan guna fakta adat merisik atau meminang, dan pada huraian pro kita akan kemukakan kepentingan fakta, iaitu kepentingan adat merisik. Kemudian pada bahagian contoh, kita akan kemukakan contoh adat merisik seperti yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin. Manakala pada kesimpulan kecil, kita akan buat penegasan terhadap isi kita ini dengan mengaitkan isi ini dengan aspek pembangunan masyarakat. Okey, mari kita lihat. Fakta kita, adat merisik atau meminang. Huraian pro kita, merisik penting sebelum menjodohkan dua pihak bagi mewujudkan masyarakat yang saling menghormati dalam menjaga nama baik kedua-dua belah pihak, lelaki dan perempuan. Okey, sebagai contoh, kita lihat apa peristiwa dalam teks Sulalatus Salatin yang memaparkan adat merisik. Contohnya, Sultan Malikus Saleh telah menyuruh Sidi Ali Gyatuddin ke negeri Perlak untuk merisik dan meminang puteri Perlak. Setelah dianugerahkan oleh Raja Perlak,
Maka Sultan Malikus Saleh pun berkahwinlah dengan putri Perlak, yaitu Putri Ganggang. Setelah kita beri contoh peristiwa, kita akhiri isi kita dengan penegasan idea, yaitu kesimpulan kecil, dengan memuatkan perkataan penting agar dan kaitkan dengan aspek pembangunan, yaitu perkataan masyarakat. Jelaslah adat merisik penting dalam masyarakat agar melahirkan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Jadi inilah yang kita katakan contoh perenggan isi yang lengkap, yang mengandung fakta, huraian pro fakta, contoh peristiwa, dan kesimpulan kecil. Jadi untuk contoh perenggan isi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, pelajar bolehlah melihat slide yang berikutnya. Jom! Sekarang kita lihat pula perenggan penutup. Untuk perenggan penutup, seperti biasa calon ataupun pelajar hanya perlu membina 2 ayat, yaitu ayat pertama berupa rumusan isi dan ayat kedua berupa cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan masyarakat. Nah, dengan ini selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk Budaya berdasarkan teks Lalatu Salatin Sejarah Melayu. Semoga segala isi pelajaran yang disampaikan akan dapat difahami oleh para pelajar. Sebelum kita berpisah, ayo kita katakan azam kita untuk mengejar kecemerlangan untuk subjek kesusastraan Melayu komunikatif dengan katakan E pada KMK, katakan E pada KMK, katakan E pada KMK. Sekian sahaja dahulu dan semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang, di lain tajuk. Bye-bye.